buat secara ni lah, Google Meet lah. Google Meet. Okay. Jadi semalam kita berhenti pada 8.1 ya. 8.1 iaitu jenis sistem respirasi ya, jenis sistem respirasi. Kita telah bincang yang ni semalam. Telah bincang. Okey, kemudian sampai habis dah tu ya. Sampai habis. So hari ni kita nak masuk kepada mekanisme ya, mekanisme. So istilah mekanisme ni kena fahami lah. Ya, mekanisme ni dia melibatkan bagaimana cara ya, sesuatu struktur tu berfungsi mengikut dia punya ciri-ciri yang telah kita gariskan. Sebelum ni kita telah kenal pasti perbezaan antara sistem ataupun kita kata struktur pernafasan, struktur respirasi bagi serangga, ya, bagi ikan, bagi apa lagi? Bagi manusia, ya, bagi amfibia. Jadi apabila kita dapat mengenal pasti ciri tersebut, maka sekarang ni kita masuk kepada fasa yang kedua, iaitu kita nak menjelaskan bagaimana mekanisme tu berlaku. Jadi itu yang menyebabkan istilah tu. Jadi apabila kita ditanya dengan istilah mekanisme ni, kita kena dapat bezakan lah antara mekanisme dengan struktur. Ya. Mekanisme tu dia lebih tinggi sikit lah penjelasan dia berbanding dengan struktur. Jadi kalau kita tengok di sini, manusia dan haiwan dia kata mempunyai mekanisme pernafasan yang berlainan. Okey, berlainan. Kata berlainan tu yang memberikan konotasi yang penting lah ya. Konotasi yang penting untuk kita lihat ya perbezaan tersebut. Dan selalunya soalan perbezaan ni soalan esei lah yang sangat popular ya. Sangat popular untuk soalan esei. Dan biasanya untuk format baru ni dia berada pada soalan nombor 7 ataupun 8 lah. Format baru ni mungkin tak biasa lagi ya dengan dia punya tu, tapi biasa soalan esei, soalan respon tertutup ya, respon tertutup. Baik. Jadi pernafasan merupakan proses tarikan dan hembusan nafas yang berulang. Itu kataan pernafasan. Ya. Jadi pernafasan ni menyebabkan dia adalah respirasi secara fizikal lah. Ya. Yang melibatkan kita nampak ya, kita nampak daripada segi luaran apabila kita tarik nafas, kita nampak dada kita ke atas ya. Kemudian apabila kita hembus nafas, kita nampak dada kita ke bawah. Maksudnya dari segi fizikal nampak. Di mana kita akan lihat kita mungkin masa tingkatan 3 bab respirasi yang melibatkan kita menggunakan model balang kan. Balang makanan tu kita gunakan balang makanan, kemudian kita guna penyedut minuman, kemudian ada belon, kemudian ada plastik ya. Kemudian kita menggunakan model sakar rusuk dengan menggunakan batang aiskrim untuk menggantikan tulang rusuk, serta kita menggunakan getah gelang sebagai mewakili otot interkostal, otot interkostal luar dan juga otot interkostal dalam. Jadi itu adalah melibatkan respirasi ataupun pernafasan. Jadi kalau kita jumpa kataan respirasi fizikal atau respirasi luar, itu maksudnya adalah pernafasan. So respirasi fizikal
ataupun kita kata juga sebagai respirasi luar. Jadi kita tengok kepada mekanisme pernafasan serangga sekarang ni. Mekanisme pernafasan serangga. Kita kena kenal pasti soto, itu penting pertama. Ya. Kita kena biasakan soto tu. Soto yang asas dia ialah dia ada soto sparagus, dari soto sparagus. Dan sparagus. Okay. Ini adalah pundi udara, pundi udara. Ini pundi udara. Ini adalah trakea, trakea. Okay, ini trakea. Kemudian dia ada banyak cabang kecil yang disebut sebagai tracheol. Okay, tracheol. Kemudian ini dia punya otot lah. Okay. Maknanya sparagus ni di sini ya. Sparagus ni ialah bukaan. Sparagus. Okey, jadi udara masuk ke dalam dan keluar trakea dibantu oleh pengenduran dan pengecutan otot abdomen. Ya, otot abdomen. Jadi sifat otot ni, bila sebut saja otot, tak kira otot apa pun, terutama otot yang melibatkan otot rangka, dia mesti menjalankan dua benda ni, iaitu mengendur dan juga mengecut. Itu adalah sifat otot. Tak kira otot siapa pun. Otot manusia ke, otot haiwan ke, otot serangga ke. Bila sebut saja tentang otot ni dia mengendur atau mengecut. Ya. Kita gunakan istilah mengendur. Mengendur tu maknanya dia memanjang. Ya. Tapi kita tak boleh guna kata memanjang lah. Tapi kita nak faham dia tu. Ya. Kita guna kataan memanjang. Tetapi mengendur istilah satu istilah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai relax. Relax. Bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu mengendur, ya. Mengendur. Ada setengah tu dia kata meregang. Meregang apa boleh ya. Macam kita kata regangkan otot, regangkan otot, maknanya kendurkan otot, relax lah, relax. Itu maksud dia. Tapi istilah yang tepatnya ialah pengenduran. Dan satu lagi ialah pengecutan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai contract. Contract ya. Okey, contract. Mengecut. Mengecut ni maknanya dia memendek. Otot tu jadi memendek. So mengendur dan mengecut, otot membolehkan udara masuk ke dalam salur dia ataupun dalam sistem pernafasan. Jadi macam mana kita akan cerita berkenaan dengan semasa tarik dan juga hembus. Bila sebut mekanisme, dia melibatkan tarik nafas dan juga hembus nafas. Jadi semasa menarik nafas, kita tarik nafas, otot abdomen mengendur. Okey, ini penting. Kadang-kadang kita tertukar, kita kata mengecut, itu istilah tu. Masa tarik nafas, otot abdomen mengendur. Jadi bila otot abdomen dia mengendur, ya, ia akan menurunkan tekanan udara dalam trakea. Okay? Dalam trakea tu akan berkurang dia punya tekanan udara dan udara memasuki trakea melalui sparagus. Okay? Barulah udara boleh masuk bila otot abdomen ni mengendur. Otot abdomen mengendur, menurunkan tekanan udara dalam trakea dan udara memasuki trakea melalui sparagus. Dia sebenarnya konsep gas ni, dia konsep resapan. Ya, kalau kita ingat balik, resapan ni ialah satu proses resapan gas ya, dari kawasan yang berkepekatan ataupun yang berkepayaan tinggi ataupun kita kata berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. So maksudnya sekarang ni udara di atmosfera ni, udara di atmosfera di luar lah di luar, dia punya tekanan dia, pressure dia tinggi. Okay. Saya tulis sebagai tekanan tinggi ya, ataupun P dia tinggi.
P itu pressure lah, tekanan tinggi. Manakala tekanan udara di dalam abdomen, dalam badan serangga ni, dia tekanan dia rendah. Okey, bila tekanan dia rendah, P dia rendah, barulah oksigen ataupun udara boleh meresap masuk ke dalam abdomen, ya. Tapi macam mana dia boleh masuk? Itulah semasa dia tarik nafas, maksudnya serangga dia tarik nafas, otot abdomen ni dia akan mengendur. Okey. Mengendur ni kalau dari segi otot ni maksudnya dia mengembang lah. Dia mengembang. Otot tu mengembang. Kalau kita ibaratkan seperti balon, balon yang membesar. Kita tiup balon tu. Kita tarik kan. Jadi ibaratnya kita punya balon di dalam badan tu dia membesar. Bila membesar, dia punya saiz tu besar, maka tekanan udara di dalam tu, dalam trakea tu, dia akan berkurang. Dia akan berkurang. Jadi bila tekanan udara di dalam berkurang, jadi udara daripada luar yang tekanan tinggi akan meresap masuk ke dalam badan. Dalam badan. Itu konsep dia. Dan laluannya adalah spherical. Manakala semasa menghembus nafas pula, masa menghembus nafas, otot abdomen dia mengecut. Dia mesti kontra, daripada mengendur jadi mengecut. Okey, mengecut. Jadi bila otot abdomen dia mengecut, ini meningkatkan tekanan udara. Maksudnya kita ibaratkan kalau balon tu mengecil lah. Balon tu mengecil, ini meningkatkan tekanan udara. Jadi bila saiz abdomen tu mengecut, maka tekanan dia akan meningkat. Tekanan udara. Jadi tekanan udara di dalam lebih tinggi berbanding tekanan di luar atmosfera. Di luar. Maka udara akan dibebaskan keluar lah. Juga melalui saluran yang sama, iaitu spherical. Boleh nanti kalau nak tengok video boleh tengok, boleh scan ataupun itulah guna barcode ni guna ni. Ini boleh cuba tengoklah. Saya pun tak pernah tengok ni. Kalau ada masa boleh tengok. Kalau nak scan sekarang ni pun boleh, kalau nak tengok saya pun tak pasti. Pernah scan tak benda yang barcode yang ada pada buku tag ni? Pernah tak? Siapa pernah? Tak pernah ya? Tak pernah try cubalah try sekarang ni. Saya nak cuba try tengok boleh tak? Adakah dia valid? Kalau valid, kita boleh share lah. Dia terus direct kepada YouTube YouTube. Dia terus boleh kepada YouTube. Tengok. Tapi biasalah YouTube ni banyakkannya dalam bahasa. Hi guys, welcome to another Mr. Pollock biology video. This time we're looking at gas exchange insects from PQA ASL Unit 2. Here's our objectives. We're going to understand the structure of the tracheal. Tengok sini lah Cakap orang putih Cakap orang putih. Boleh cakap orang putih tu, tapi laju sangat. Baik, habis cerita tentang mekanisme pernafasan serangga Ada soalan setakat ni? Cik nota sekarang ni kita ada 8 orang. Okey, alhamdulillah ada 2 orang lagi tak masuk. Yang tak masuk lagi siapa ni? Syarif dan Fatihah. Syarif dengan Fatihah. Syarif semalam ada tak? Semalam Ainur tak ada. Semalam Ainur pergi mana Ainur? Indonesia. Ada Indonesia. Okey, habis kita pergi pada mekanisme pernafasan katak pula Tadi serangga, dan ni kita pergi pada katak pula. Sama juga, bisa ada mekanisme tarik dan hembus nafas. Jadi katak bernafas melalui rongga mulut, rongga mulut dan peparu. Dia melalui dua cara iaitu melalui rongga mulut dan juga peparu. Iaitu apabila ia berada dalam keadaan aktif keadaan aktif. Manakala tak aktif, dia gunakan kulit gunakan kulit. Urutan tarikan dan bernafas diringkaskan seperti berikut
Ini dia punya urutan kalau nak gambar rajah ni. Okey, yang pertama rongga mulut diisi dengan udara. Ditarik nafas maknanya udara masuk ikut dia punya rongga mulut ataupun lubang hidung dia. Lubang hidung atas dia tu. Okey, mulut dia tutup. Tapi dia udara tu masuk melalui lubang hidung, lubang hidung. Okay, kemudian dalam sesama kita tengok di sini dia punya dasar rongga mulut dia diturunkan dan glotis tutup. Okay, glotis tu tutup. Itu yang pertama. Kemudian bila udara dah masuk ke dalam, ruangan mulut tu, maka lubang hidung tu mesti tutup. Kan keluar pula kan. Udara yang ada tu naklah ditolak ke bahagian yang seterusnya. Jadi apa yang dia buat ialah dasar mulut ni akan ditolak ke atas. Dasar rongga mulut akan naik ke atas dan akan menolak udara yang terkumpul dalam mulut kan, dalam mulut yang sedia ada tu, dan glotis akan terbuka. Glotis akan terbuka, jadi udara dipaksa masuk ke dalam peparu. Ini peparu. Okay, ini peparu. Jadi udara telah masuk dalam peparu. Selesailah urusan tarik nafas. Kemudian nak hembus nafas. Hembus nafas ni maksudnya dia nak keluar baliklah ikut lubang hidung. Jadi daripada peparu, dari peparu tu akan mengecut kan, kemudian menolak udara masuk semula ke ruangan mulut, glotis akan terbuka dan lubang hidung pun akan terbuka dan menyebabkan udara dihembus keluar. Okay. Itu gambar dia. Dari segi pendetailannya di sini apabila katak bernafas melalui lubang hidung, mulut, dan glotis tertutup dan dasar mulut diturunkan. Jadi ada situ beberapa keadaan. Apabila katak bernafas melalui lubang hidung, mulut dan glotis tertutup dan dasar rongga mulut akan diturunkan. Mulut dan glotis tertutup, satu, dan dasar rongga mulut diturunkan. Jadi apabila kita tahulah bila dah besar kawasan mulut itu, tekanan udara yang rendah dalam rongga mulut, tekanan udara ini rendah dalam rongga mulut, menarik udara masuk ke dalam rongga mulut. Tekanan udara yang rendah dalam rongga mulut menarik udara masuk ke dalam rongga mulut melalui lubang hidung. Itu sejarah dia. Macam mana boleh udara boleh masuk ke dalam rongga mulut. Ya, konsep dia gini. Konsep dia saya tak ingat dalam fizik mungkin hukum Pascal kata silap saya, ataupun prinsip Pascal. Prinsip Pascal ni ialah apabila tekanan pressure tu tinggi, apabila isi padu volume rendah, tekanan akan tinggi. Itulah sebaliknya, jika volume tu tinggi, tekanan akan jadi, pressure akan jadi rendah. Okay, V itu isi padu lah, volume. V itu pressure. Kata saya ni prinsip Pascal. Iaitu begitu juga dengan apabila kita katakan rongga mulut tu dia besar, katakan di rongga mulut dia, let's say lah contoh rongga mulut besar, maknanya rongga mulut kecil. Okay. Jadi ini kita kata dia punya volume dia sebagai tinggi lah. Volume isi padu dia tinggi, isi padu dia besar. Jadi tekanan di situ akan jadi rendah. Okay. Jadi konsep tarik dan bernafas ni berkaitan dengan tekanan udara. Jadi tekanan udara daripada luar ni pressure dia tinggi. Okay, sebab itu udara tu dia meresap masuk ke dalam rongga mulut. Okay, rongga mulut. Jadi bila udara masuk ke dalam rongga mulut, okay, maka udara akan terkumpul dalam rongga mulut tersebut. Maka di situ dapat, itu yang menyatakan di sini istilah di sini. Tekanan udara yang rendah dalam rongga mulut. Tekanan udara ni P dia rendah, menarik udara masuk
daripada luar lah, maksudnya daripada luar ke dalam rongga mulut melalui lubang hidung. Ya, dia masuk melalui lubang hidung. Dia katak ni dia tak bernafas melalui mulut, dia bernafas melalui lubang hidung. Ya, okey. Kemudian apabila glotis terbuka, ini kita buka glotis tu sebab dia antara mulut ke peparu, sebelum sampai ke peparu dia mesti melalui glotis. Glotis ni kalau dalam manusia ni kita panggil dia macam injak lah, tapi untuk amfibia atau katak ni dipanggil glotis. Jadi glotis akan tertutup masa udara berkumpul dalam rongga mulut. Tapi once udara daripada rongga mulut nak berpindah ke peparu, glotis itu akan terbuka. Lubang hidung kena tutup. Kalau lubang hidung terbuka, nanti udara keluar balik. Jadi kena tutup. Dan untuk membolehkan udara itu pergi ke peparu, maka dasar rongga mulut tu perlu diangkat. Dia akan naikkan dia punya mulut dia dan menolak udara masuk ke dalam peparu. Ya. Tekanan udara yang meningkat menolak udara ke dalam peparu. Ya. Okey. Dan hembusan nafas. Bila peparu mengecut, bila nak hembus tu mesti mengecut. Kalau dalam serangga tadi pun sama, otot abdomen tu dia mengecut. Mengecut tu jadi memendek ataupun mengecil. Udara disingkirkan daripada peparu. Hal ini dibantu oleh tekanan abdomen dan sifat kekenyalan peparu. Sebahagian udara keluar melalui lubang hidung, manakala yang selebihnya bercampur dengan udara di dalam rongga mulut. Maknanya sebahagian sajalah yang keluar daripada lubang hidung. Sebahagian lagi akan bercampur dengan udara di dalam rongga mulut. Itu bagi katak, ya. Boleh faham, ya? Boleh, ya? Boleh ke Fatihah? Fatihah ada tak? Farah? Boleh ke Farah? Boleh go. Boleh, ya. Boleh tak boleh, ya? Kena boleh, ya. Samilah? Mana ada Samilah? Ada. Sepanjang lewat sikit tak? Baik, hari ini kita tengok pula yang ketiga ialah mekanisme pernafasan ikan. Mekanisme pernafasan ikan. Okey, ikan. Kita nampak, ada insang, ada lamela, ada filamen. Jadi mekanisme pernafasan ikan ini dibantu oleh tindakan mulut dan juga operculum. Operculum. Jadi mana bahagian mulut ni tahulah. Ni mulut. Okey, ni mulut, tak ada mana dah. Okey. Operculum tu yang tepi dia tu. Tepi dia tu. Ni tepi yang melindungi insang. Ya, dia ada kiri dan kanan. Dia ibarat macam kalau kita ni ibarat bukaan lah, telinga dia. Tapi bukan dah telinga tapi macam telinga dia. Okey, dipanggil operculum. Jadi ikan melakukan ventilasi. Ventilasi ni apa dia? Kita akan tengok nanti apa yang masukkan ventilasi. Dalam bahasa Inggeris sebenarnya ventilasi ni ventilation. Ventilation ni maksudnya kebolehan, keupayaan udara masuk dan juga keluar. Macam kita kata ada satu kipas sebagai ventilation fan ataupun ventilator fan. Ventilator fan. Kalau kita letak di dapur dapur tempat masak tu ada satu kipas. Dia penyedut asap. Jadi asap daripada tempat yang memasak tu dia akan disedut masuk dan dikeluarkan. Ya, dalam masa yang sama udara yang sejuk daripada luar akan masuk ke dalam rumah. Jadi itu fungsi ventilator fan lah. Kalau ventilasi bagi ikan ni kita melibatkan oksigen dan juga karbon dioksida lah. Baik, ya. Ikan ni melakukan ventilasi dengan berenang dan dengan membuka dan menutup operculum. Dia peranan dia, operculum tu dia buka ataupun tutup. Mulut pun begitu jugalah, buka dan tutup.
Ini mendorong air masuk ke dalam mulut dan seterusnya melalui insang. Ventilasi meningkatkan pengeluaran air pada permukaan respirasi. Okay, itu setiaman umum. Kita tengok macam mana mekanisme ketika tarikan nafas. Okay, ini gambar rajah sebelah kiri ni. Okay, gambar sebelah kiri. Kita nampak lihat mulut dia terbuka bila nak gunakan oksigen masuk. Kita bayangkan oksigen dah masuk. Oksigen masuk melalui mulut. Okay. Jadi bila oksigen dah masuk ke dalam mulut, apa yang berlaku step seterusnya, dasar rongga mulut diturunkan. Macam katak tadi kan? Dasar rongga mulut diturunkan. Cuma bezanya katak tadi dia melalui lubang hidung. Ikan tak ada lubang hidung, ikan yang ada mulut. Kemudian bila oksigen dah masuk ke dalam dasar rongga mulut diturunkan tu, operculum mesti tutup. Ya, operculum. Ni operculum. Operculum ni mesti tutup. Kalau tidak nanti oksigen keluar. Jadi oksigen tu diperlukan untuk aktiviti lah, untuk respirasi, untuk respirasi, untuk pengoksidaan makanan dan sebagainya. Jadi kalau operculum terbuka, maka oksigen akan keluar. Jadi operculum akan tertutup. Jadi disebut di sini jelas, ya, apabila mulut dibuka, bahagian dasar rongga mulut diturunkan, pada masa yang sama ruang operculum dibesarkan. Okey, jadi bila ruang ni macam volume lah, isi padu dibesarkan, maka tekanan di situ akan rendah kan. Jadi perbezaan tekanan antara di luar dan dalam tu menyebabkan oksigen boleh masuk lah. Dan bukaan operculum tertutup. Ditutup. Jadi ini mengurangkan tekanan di dalam rongga mulut. Jadi tekanan dalam mulut tu akan jadi rendah. Kemudian air dari luar yang mengandungi oksigen terlarut. Bila dalam air kita guna oksigen terlarut, ya. Gunakan istilah terlarut. Di mana-mana saja. Kalau oksigen dalam air, kita gunakan istilah terlarut. Akan memasuki mulut. Itu selesai untuk tarik nafas. Ketika nak hembus pula, apabila mulut ditutup. Apabila mulut ditutup, bahagian dasar mulut dinaikkan. Apabila mulut ditutup, ya, dasar rongga mulut ni dinaikkan. Dia akan naikkan, ya, supaya air akan mengalir melalui lamela insang, insang, dan pertukaran gas antara darah dengan air akan berlaku secara resapan. Semua konsep resapan, sebab menyebabkan gas. Jadi pada masa yang sama, otot operculum ni mengendur. Okey, kita disebut sebelah ni, istilah dia disebut otot saja, dia akan mengendur ataupun mengecup. Dan ruang operculum dikecilkan. Okey, ruang operculum dikecilkan. Jadi isi padu rongga mulut dikurangkan. Jadi bila isi padu rongga mulut dikurangkan, apa berlaku dengan tekanan? Tekanan di dalam rongga mulut menjadi lebih tinggi, ya. Ini konsep tekanan dengan isi padu. Okey, tekanan dengan isi padu. Okay, lebih tinggi daripada tekanan di luar. Jadi tekanan yang tinggi di dalam mulut tu akan menyebabkan air mengalir keluar. Ya, air mengalir keluar melalui bukaan operculum yang terbuka. Okay. Jadi untuk embun nafas ni dia sedikit ada tambahan point, point dia sikit tambah. Kita kalau tak faham, kita baca sekali lagi lah. Kena baca. Itu macam tu lah cara dia. Ya. Bila tarik nafas, matlamat dia ialah oksigen. Tapi oksigen dalam konteks ikan ni, oksigen terlarut lah. Ya, oksigen terlarut. Bila nak hembus nafas, karbon dioksida terlarut pula. Ya. Bukan oksigen terlarut lah. Karbon dioksida yang terlarut. Nak bebaskan keluar. Macam mana cara tadi nak bebaskan karbon dioksida? Melalui air. Dia mesti air masuk. Tapi kita gunakan istilah terlarut. Gas tetap ada. Tapi gas yang dalam air. Jadi nak bolehkan gas tu keluar, mulut tu mesti tutup. Sebab dia tak keluar ikut mulut. Okey, oksigen masuk ikut mulut. Karbon dioksida terlarut keluar ikut operculum. Ya? Keluar ikut operculum. Jadi konsep dia macam tu. Ya. Okey. Kemudian kita pergi pada manusia yang keempatnya, manusia lah. Kita ada 4, ya. Itu tadi serangga, kemudian amfibia, katak, 3 ikan, dan keempat manusia. Bahagian 4 ni. Okey, mekanisme pernafasan manusia.
Mekanisme tarikan nafas dan hembusan nafas mesti tunjukkan dalam darjah 8.5. Okey, boleh tengok gambar ni. Sambil itu kita tengok penjelasan dia. Bahagian yang penting untuk pernafasan manusia ni ialah tulang rusuk. Okey, tulang rusuk, kemudian otot interkostal, kemudian diafragma. Okey. Sampai itu ialah turus vertebra. Turus vertebra ni maknanya tulang belakang lah. Ini kita akan gunakan model aiskrim, batang aiskrim. Otot interkostal ni dia bahagikan kepada dua, iaitu otot interkostal dalam dan juga otot interkostal luar. Baik. Apabila kita tarik nafas, otot interkostal luar ni mengecut. Saya akan menggunakan short form otot interkostal luar ni sebagai OIL. OIL, oil, minyak. Otot interkostal luar mengecut. Okey, mengecut. Bila mengecut, dalam masa yang sama otot interkostal dalam OID mengendur. Okey. Ini kalau dia berlaku secara serentak ni kita panggil dia tindakan antagonis. Tindakan yang antagonis. Dipanggil juga sebagai tindakan antagonis. Antagonis ni maknanya dia berlawanan lah. Berlawanan. Satu mengecut, satu lagi mengendur. Okey, otot interkostal luar mengecut, manakala otot interkostal dalam ni dia mengendur. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan ini hasil daripada otot ni mengecut dan mengendur ni menyebabkan sangkar rusuk ni dinaikkan. Kita tarik nafas kan, bila kita tarik nafas memang sangkar rusuk ni akan dinaikkan. Okey. Dan naikkan ke atas dan ke arah depan. So dia package tu ke atas dan ke depan. Kemudian yang ketiga, pada masa yang sama otot diafragma, okey, diafragma ni bawah, diafragma mengecut. Okey, dia mengecut. Bila mengecut dia juga turun ke bawah. Ya, dia turun ke bawah. Ini boleh digambarkan dengan model balang balang makanan Nanti kita akan cuba tengok kalau misalnya ada aktiviti tu mungkin boleh buat lah ataupun buat secara teori lah dengan saya melukis nanti. Pada masa sama otot diafragma mengecut. Okey, ini penting, dia mengecut diikut diafragma ni diikut OIL diikut otot interkostal luar. Otot interkostal luar tu mengecut, dia pun akan mengecut. Kalau otot interkostal luar tu mengendur, dia pun akan mengendur. Dan diafragma ni turun ke bawah. Dia turun ke bawah, dia jadi lepeh dan mendatar. Okey, jadi lepeh dan mendatar. Yang keempat, kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah. Isi padu. Jadi kalau isi padu bertambah, tekanan akan berkurang. Ini konsep ni sama saja. Isi padu rongga toraks dengan tekanan rongga toraks. Kemudian berkaitan dengan tekanan di dalam rongga toraks itu berkurang kan. Maka tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar mendesak udara masuk ke dalam paru-paru. So pressure di luar ni adalah tinggi, manakala pressure di dalam rongga toraks ni adalah rendah. So konsep resapan dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Okey, maka oksigen akan masuk-masuklah ataupun dipaksa masuk ke dalam paru-paru. Selesai Skill dia sebenarnya dia macam terbalik lah. Ada beberapa benda yang boleh terbalikkan. Jadi OIL ataupun otot interkostal luar ni dia akan mengendur. Okey, terbalik Kemudian otot interkostal dalam mengecut. Okey. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk digerakkan ke bawah. Ke bawah dan ke dalam. Ke bawah, dia ke bawah. Ke bawah dulu. Kemudian masa sama dia ke dalam. Okey, dia ke dalam Pada masa yang sama, otot diafragma ni mengendur. So saya kata tadi diafragma ni diikut OIL. Okey, OIL tu mengendur, maka dia mengendur. Dan diafragma melengkung. Dia jadi melengkung.
Bila melengkung, maka dia berbentuk kubah. Maka dari segi saiz, dari segi sepadu rongga torak, dia akan berkurang lah. Bila sepadu berkurang, tekanan akan bertambah. Jadi bila tekanan di dalam tu lebih tinggi, dia punya pressure tu lebih tinggi, maka di luar adalah lebih rendah. Okey, maka karbon dioksida lah, ya. Gas karbon dioksida akan dibebaskan keluar, ya, daripada paru-paru. Okey, selesai itu. So sekarang ni kita tengok perbezaan ataupun perbandingan, ya, antara keempat-empat, ya, organisma tersebut. Biasalah yang last kali kita tengok perbezaan ataupun persamaan dan perbezaan, ya. Iaitu membanding dan membezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan. Jadi kalau soalan-soalan esei lah diminta, ya, terangkan perbezaan ataupun terangkan perbandingan dan perbezaan antara mekanisme, maka kita akan cerita tentang tarik nafas, hembus nafas. Itu satu. Kemudian kita boleh jawab macam ni. Okey, macam ni, seperti dalam pertanyaan, tak ada masalah. Barang jadual, kalau nak bentuk esei pun boleh, tak ada masalah. Bentuk macam ni pun tak ada masalah. Tapi jangan buatlah bentuk peta writing, peta writing ke peta minda ke, itu mungkin ada masalah sikit lah. Okey, kita tengok persamaan antara keempat-empat. Manusia dan haiwan punya struktur khas berotot dan untuk mengembang, digunakan kataan mengembang juga. Maknanya di situ kita nampaklah, maknanya istilah mengendur tu juga boleh digunakan kataan mengembang, mengembang. Okay. Tapi saya lebih prefer kita guna kataan mengendur, sebab kita nak konsisten. Supaya kekal lah, kita guna kataan mengendur tu. Sekejap kalau mengendur, sekejap mengembang, takut confuse. Senang kita guna kataan mengendur. Jadi manusia dan haiwan mempunyai struktur khas berotot untuk mengendur dan mengecutkan rongga pernafasan. Kemudian yang kedua, mekanisme pernafasan yang melibatkan perubahan isi padu dan tekanan. Kalau kita perhatikan memang melibatkan perubahan isi padu dan juga perubahan tekanannya dalam rongga pernafasan. Pertama, kita akan lihat dari segi liang pernafasan. Liang, ya. Okey. Bagi serangga, liang pernafasannya ialah spiracle, ikan, mulut dan operculum, katak, lubang hidung, manusia, lubang hidung. Jadi, kalau kita nak gantikan kataan liang pernafasan tu dengan kataan laluan, laluan oksigen dan karbon dioksida masuk atau keluar, boleh. Tapi kalau kita tulis liang pernafasan tu pun dah okey lah, tapi kalau kita nak tulis lebih pada saya kalau kita tulis lebih spesifik lebih baik, kita kata laluan utama oksigen ataupun udara masuk dan keluar, boleh, sebab liang pernafasan tu macam umum sangatlah lagi, kalau kita boleh kata di situ, boleh digantikan dengan kataan laluan utama, gas. Yang kedua, struktur yang membantu pernafasan serangga, toraks, abdomen. Ada dua, toraks dan juga abdomen. Ikan, operculum dan rongga mulut yang berotot. Katak, rongga mulut dengan dinding yang berotot. Lebih kurang sama juga, cuma dia ada dinding di situ, Bagi manusia, diafragma, sangkar rusuk dan juga otot interkostal, Kemudian yang ketiga tu ialah mekanisme. Ni barulah macam menjawab soalan ni. Mekanisme dia, mekanisme pernafasan. Bagi serangga dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot abdomen. Ikan dibantu oleh pergerakan dasar rongga mulut, ke bawah ke atas lah, dan juga otot operculum. Manakala katak dibantu oleh pergerakan pantas dasar rongga mulut
dan sifat kekenyalan paru-paru. Okay. Manakala manusia dibantu oleh pengecutan dan pengeluaran otot interkostal dan otot diafragma serta pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke depan serta ke bawah dan ke dalam. Ya. Banyak digabungkan di situ ya. Banyak yang digabungkan di situ. Okey, boleh diperbaiki lagi jawapan ni ya. Boleh diperbaiki lagi. Okey, nampak di sini ada zone activity. Saya nak awak buat boleh tak? Zone ni, activity ni. Saya akan tunjukkan cara macam mana cara dia. Mungkin awak pernah buat sebenarnya. Ya, ini saya nak buat zone activity, buat di rumah. Bina model untuk menunjukkan tindakan otot diafragma. Okay, dia nak tindakan otot diafragma ya. Otot diafragma ni kena pakai balang semasa pernafasan. Mungkin boleh tambah satu lagi ya, iaitu sangkar rusuk pun boleh juga ya. Otot diafragma dan juga sangkar rusuk. Sangkar rusuk. Pernah buat tak model ni? Saya nak tanya. Boleh, pernah buat tak masa menengah rendah? Masa tingkatan 3, 2, 1 ataupun masa rendah ke? Pernah buat tak? Yang belon tu ke? Pernah buat ni Yasir? Tak pernah buat lagi. Saya tak pernah buat lagi. Tak nak buat lagi. Dia gini, kita nak buat tu okay. Model model tadi ada dua model lah, model paru-paru model otot otot diafragma. Pertama, awak perlukan balang makanan. Sekarang ni bulan raya, balang makanan tu banyak lah. Balang makanan kan, balang makanan plastik tu lah yang sinar, kalau boleh yang panjang lah kalau boleh. Kalau tak ada balang makanan, guna botol air mineral yang kecil ke besar tak salah. Botol mineral katakanlah contoh ya, botol itu satu. Ini pilih salah satu. Kemudian perlukan yang kedua belon lah ya, belon. Okay, belon ni kalau yang balang makanan ni kena dua lah. Ada dua lah belon ni. Belon, katakan belon. Okay. Kemudian kalau yang botol minuman ni satu juga lah. Kemudian yang ketiga awak perlukan straw. Straw ni penyeduh minuman straw. Tapi kalau straw ni kalau boleh kalau yang balang ni kita nak yang bentuk Y lah, jadikan dia bentuk Y nanti. Sebab kita nak jadikan dia macam ni. Jadi mungkin awak perlukan kreativiti lah untuk jadikan bentuk Y tu supaya dia lekat kan. Sebab kita nak supaya udara tu masuk lah dan jangan sampai tertutup. Ataupun kalau pakai botol yang ni, straw luruh je lah, satu je lah, lurus kan. Sebab kalau kita nak buat bentuk Y ke tak boleh lah pula sebab kita belon satu je. Kemudian perlukan untuk kena gunting lah sini, kena gunting ya. Ini gunting ya, ini gunting, ini pun gunting ya. Gunting situ untuk letakkan pula, untuk letak plastik lah. Ataupun kalau ada getah, payah nak cari getah tu plastik ya, ada beg plastik. Okay, beg plastik. Dan yang kelima perlukan benang untuk letakkan tu. So dia akan jadi macam mana bila kita buat tu dah siap. Dia akan jadi kalau yang balang makanan tu sorry saya lukis yang ni. Okay, ni balang makanan.
Kemudian kita letak penyedut minuman untuk Y. Ini penyedut minuman lah ni. Penyedut minuman. Ini kena potong lah palang tu. Lepas tu letak balon situ. Letak balon. Itu plastik tu. Itu benang. Okey. Jadi macam tu lah. Jadi bila kita nak gunakan dia, kita nak tarik nafas, mana kita akan tarik lah. Kita tarik tali ni ke bawah, kalau tarik nafas. Jadi bila kita tarik ke bawah, balon ni akan mengembang lah. Dia akan mengembang. Ataupun kita panggil mengendur kan istilah tadi. Dia akan mengembang. Sebab apa dia mengembang? Sebab teorinya maknanya tekanan di dalam, tekanan dia punya pressure dia adalah rendah. Pressure ni rendah. Maka pressure di luar tinggi, udara akan masuk. Okey. Oksigen akan masuk. Okey. Diafragma ni dia kita tak nampak sangatlah, cuma kita nampak di ke bawah lah. Ya, di ke bawah. Kalau ikutkan teori dia ke bawah dan bentuk dia mendatar, datar. Tapi kita akan nampak dia seperti ke bawah tu tak mendatar lah. Ke bawah tu nampak tapi datar tu dia tak berapa nampak. Jadi binaan kita tu bila kita nak buat ni dia tak boleh terlalu, jadi kita letak plastik di bawah ni, plastik ni dia tak boleh terlalu berlebihan ya. Dia kena cukup-cukup sedang balik. Tidak nanti tak jadi ya. Ataupun guna botol lah. Kalau guna botol minuman, kalau guna botol air mineral besar tu yang 1.5 liter tu, jadi satu je lah straw. Straw satu ni minuman. Okey, satu straw, satu galon. Atau plastik. Ya, contoh je. Simple ya. Ini balon, bila kita tarik dia akan mengembang. Dia akan mengembang. Kemudian diafragma kita nampak. Sebab dia model diafragma kan. Kalau kita tarik nafas, kalau embun nafas kita tolaklah ke atas. Maknanya plastik ni ataupun diafragma ni kita tolak ke atas. Dia akan jadi macam tu lah. Dia akan nampak. Ya? So apa yang berlaku kepada balon akan mengempis ataupun mengecut. Ya. Itu konsep tekanan udara semua tu awak kena tengok balik lah. Okey, ini model yang pertama. Model yang kedua yang saya nak awak kalau boleh buat lah awak buat. Nanti awak hantar sajalah ni sebagai kita PBD penilaian bilik darjah, iaitu gunakan batas skrin. Guna batas skrin. Kalau tak ada batas skrin ni gunalah apa-apa sajalah. Tapi kita buat contoh batas skrin. Okay, batas skrin ni kita perlukan sebanyak 4 batang. Katakan batas skrin. Contohlah batas skrin walaupun tak gaya batas skrin yang kalau bersama lah sama panjang dan yang ketiga kita letak depan. Okey, ni batas skrin lah. Katakanlah ada batas skrin okey. Ya. Dan pandai-pandai nak buat boleh letak skru ke tepuk supaya dia boleh bergerak dia boleh letak ke bawah. Kemudian getah gelang. Getah gelang awak kena letakkan satu, saya buat mana lah. Okey. Satu sini. Okey, getah gelang tu satu lagi sini. Okey. Ini mungkin awak kena buat lah supaya lekat lah supaya lekat, buat lubang ke, buatlah macam mana cara kreativiti. Boleh Google dalam ataupun YouTube. Jadi kita boleh labelkan ni sebagai ini pandangan sisi Ini tulang belakang ataupun dipanggil vertebra. Turus vertebra ataupun tulang belakang. Kemudian yang depan ni kita panggil sebagai sternum. Sternum ni tulang dada sternum. Kemudian yang merah pertama ni kita panggil OIL
otot interkostal luar. Manakala yang ni otot interkostal dalam. Okey, otot interkostal dalam. Yang ni pula, okey, saya warnakan warna hijau ni. Ini adalah rusuk Ini adalah rusuk atas lah. Ini rusuk bawah. Okey. Rusuk atas, ini rusuk bawah. Jadi macam mana kita nak menjalankan dia punya, bila kita tarik nafas, kita akan hanya gerakkan sternum saja. Tulang belakang ni dia kena duduk diam sebab yang gerak tulang dada kita, bukan yang tulang belakang. Jadi kita gerakkan ke atas. Okay, kita gerakkan ke atas. Bila kita tarik nafas, kita gerak ke atas. Apa yang berlaku, kita akan dapat lihat bentuk dia sudah tentulah. Dia berubah lah kan. Dia akan jadi dia ni ke atas. Ya. Jadi kita kata tulang rusuk gerak ke atas dan keluar. Ya. Ke atas dan keluar. Ya. Atas dan keluar. Kemudian kalau kita nak lukis, nak lukis pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada benda tu lagi baiklah. Kalau kita ada model tu, jadi kalau kita nak lukis balik, dia jadi macam ni lah, lebih kurang. Ini contoh lah ya. Cantik lah sikit. Okay, jadi macam tu. Bila kita gerakkan. Okay, so apa yang berlaku? Okey, ini akan jadi tegang kan. Ini tegang, ini kan yang dua. Okey. Jadi gitu. So apa yang kita boleh terangkan, kita kata ni OIL mengecut kan. OIL mengecut. Okey, kadang-kadang OID mengendur. Ini yang dia follow diafragma ni. Ataupun diafragma tu dia follow otot interkostal dalam kan. Otot interkostal dalam penerangan tadi. Kalau balik mula pada tadi balik pada tadi penjelasan tadi. Yang ni tadi. Ni. Otot interkostal luar mengecut. Okey. Kita ikut yang otot interkostal luar, bukan otot interkostal dalam. Otot interkostal luar mengecut, diafragma mengecut. Ya, diafragma mengecut. Okey, diafragma mengecut. Jadi yang tadi balik semula pada yang tadi. Maknanya kalau otot interkostal luar ni mengecut, makanya diafragma juga mengecut. Ya, mengecut diafragma ni. Kita gunakan istilah dia mengecut yang masa kita tarik nafas ya. Kita nak combine tu nanti tu. Sebab kalau ada orang ni dia perlu kepada model untuk memahami salah satu benda tu. Kemudian apa lagi? Dah selesai. Kalau hembus nafas, kita buat sebaliknya lah. Maknanya sebaliknya tak ada masalah tu. Apa yang ni saya share nanti dalam group Okey. Kalau lupa kan pula kan. Kita share terus dalam group Sekarang ni pukul 2 tak habis dah ya. InsyaAllah nanti cuba buat lah ya. Cuba buat model tu. Kalau ada masalah beritahu lah. Mendapatkan bahan tu tak ada ke apa ke, khabar khabar. Baik, selesai yang kita punya ni. Habis. Kemudian ada latihan practice formatif Practice formatif 8.2. Nyatakan fungsi spiracle dalam mekanisme pernafasan. Ada dalam soalan, ada dalam nota. Bagaimanakah otot abdomen membantu abdomen otot abdomen mana ni? Dia menuju kepada serangga macam mana ni? Ada juga saya rasa penerangan tu. Nyatakan dua ciri perbezaan antara mekanisme pernafasan ikan dengan manusia. Ada di sini dua ciri Ada di situ. Terangkan mekanisme tarikan nafas dalam manusia.
ada juga dalam nota. Tadi tak ada masalah untuk menyelesaikan soalan tersebut. InsyaAllah untuk yang kelas akan datang kita akan pergi kepada 8.30 ya. Jadi saya rasa untuk kelas kita pada hari ini cukuplah sampai di situ. Melainkan ada pertanyaan. Ada persoalan? Ada soalan? Tak ada, boleh faham ya? Mudah ya Bayu kan? Okey, cuma kena baca lah sikit kan. Baca dan cuma yang model tu cubalah buat ya. Saya tak nak letakkan, tapi kalau boleh cuba buat secepat yang boleh lah untuk sebagai kita kata markah tambahan lah untuk PBD dalam bilik darjah. Okey. Jadi kalau nak tanya lebih lanjut boleh PM sajalah ataupun dalam grup pun tak apa ya. Jadi saya rasa itu sajalah perjumpaan kita pada petang ini. Terima kasih banyak kerana dapat join kelas. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi. Terima kasih, Go.